Hai, Assalamualaikum semua. Untuk video kali ni khas untuk korang semua yang nak pergi bercuti dekat Pulau Besar Mersing. Sebab baru-baru ni aku ada pergi. Jadi aku nak bagi beberapa tips lah pada korang supaya bila korang pergi nak bercuti tu memang korang boleh enjoy. Tak ada masalah, apa yang terjadi pun tak ada problem lah. Sebab memang korang dah arrange semua benda kan. So tips yang pertama ialah bila korang dah book hotel ataupun book resort dekat Pulau Besar, make sure korang call resort tu untuk diorang arrange boat. Kenapa aku kata korang kena call resort tu untuk arrange boat? Sebab kalau korang tak call, nanti korang terpaksa catat sebiji boat untuk pergi ke resort tu. Harga dia lebih kurang RM800. Memang tak berbaloi lah. Sebab kalau korang call resort untuk diorang arrange boat, harga dia lebih kurang RM110 untuk pergi dan balik. Untuk dewasa, kanak-kanak RM70 tak silap aku untuk pergi dan balik 4 tahun ke atas. So bawah pada 4 tahun percuma. So macam mana pula nak naik boat tu kan? Senang je. Bila korang dah call resort tu, diorang akan bagi tahu lah korang kena pergi dekat kios. So dekat DJT Mersing tu, dia ada kios-kios tersendiri lah. Maksudnya kalau korang stay dekat Asiania, dia ada kios dia. Di Coconut, Bayu Lestari, semua dia ada orang kata kios dia. Jadi korang kena pergi sana dan buat pembayaran. So ingat 4 tahun ke bawah tak kena bayar. Jadi janganlah galak-galak bayar, nanti korang rugi juga kan. So tips yang kedua ialah make sure korang book resort yang bersesuaian dengan korang. Sebagai contoh, kalau korang pergi ramai, aku lebih recommend korang stay dekat Bayu Lestari. Sebab dia memang ada siap lah untuk 7 orang, untuk 8 orang, untuk 11 orang. So memang orang kata tak payah fikir-fikir lah. Kan? Memang korang tahu dah. Memang macam tu. Tapi kalau korang pergi resort-resort yang lain, aku tak tahulah di Coconut ke Mirage macam mana kan. Tapi kalau dekat Asiania, kalau korang bawa anak lebih pada 4 tahun ke atas, korang kena tambah ekstra RM50 seorang. So, RM50 seorang. Kalau korang ada 2 orang anak, so kena bayar 100 lah. Untuk satu malam tak silap aku. Satu malam ke 100? Tak silap aku untuk satu malam lah. Korang kena ekstra tambah RM50. Jadi, kalau korang pergi ramai-ramai, aku lebih recommend korang stay dekat Bayu Lestari lah. Dia lebih orang kata lebih baru sikit lah bagi aku lah kan. Sebab hari tu aku tak pilih dia. Sebab Asiania tu dengan di Coconut dia sebelah menyebelah. Dan dekat dan kenapa aku pilih Asiania walaupun aku family ramai, ialah kerana dekat situ banyak facilities yang senang-senang lah. Macam korang nak sewa basikal ke, korang nak naik kayak ke, korang nak sewa untuk snorkeling ke, semuanya ada dekat tepi-tepi tu je. Korang nak makan burger pun kat tepi tu je. Kalau kat Bayu Lestari, dia sedikit jauh daripada dua resort ni lah. Jadi kat situ tak silap aku tak ada apa-apa sangat lah. Memang dia macam private resort lah. Tapi jangan korang ingat private resort tu semua orang tak boleh pergi. Semua orang boleh pergi sebab memang kat situ open kan. So make sure korang pastikan mana yang lebih sesuai dengan bajet korang dan berapa ramai yang nak join trip korang pada hari itu. So tips yang ketiga aku nak bagi pada korang ialah korang kena bawa duit cash. Kat sana tak ada debit card ke credit card ke, memang tak ada. Korang kena bawa duit cash. Kalau korang tak nak bawa duit cash pun tak apa. Korang boleh buat online transfer. Kat situ jangan risau. Internet semua ada. Digi ke Maxis ke Celcom aku tak pasti sebab aku pakai dua tu je kan. So memang line dia memang okey. Dan korang boleh buat transaction dengan online transfer lah. So jangan risau kalau korang tak cukup duit cash. So tips yang keempat ialah korang kena bawa extra bag. Macam aku tak adalah kat sini. Bawa extra bag lah, tak kisahlah backpack ke, luggage extra ke, untuk bawa makanan. Sebab kat situ tak ada nak jual-jual benda-benda remeh-remeh. Kalau korang tak ada anak, mungkin korang rasa, alah, buat apa nak bawa kan, bukan kita nak makan banyak pun. Tapi kalau korang ada family dan ada anak-anak, memang aku recommend korang bawa extra luggage ataupun extra backpack untuk bawa makanan. Dekat situ harga dia mahal lah. Sebagai contoh, 1800 plus, harga dia RM10. RM10 ke RM7 macam tu lah. Mahal lah kan. Memang mahal. Double, triple macam tu.
Dan macam aku stay dekat Oceania, makanan dia tu tak berapa sedap lah bagi aku kan. Bagi aku lah, tak tahulah korang semua macam mana kan, tapi pada aku memang tak berapa sedap lah. Jadi korang memang kena bawa ekstra makanan, sebab breakfast dia pun memang tak mengenyangkan langsung. Korang memang kena bawa roti ke ataupun biskut ke, apa-apa benda yang korang nak bawa, bawa ekstra supaya korang boleh lepak dekat pantai, dekat bilik, makan kenyang, minum air. Yang pertama, yang paling penting, yang nombor satu, bawa air. Bawa lah air apa-apa kan. Air mineral ke, air minuman apa-apa lah kan. Tapi jangan expect ada peti ais pula. Memang tak ada peti ais, okay? Tips yang keempat, aku nak bagi tahu pada korang, kalau korang bawa anak-anak, benda yang paling wajib korang beli ialah life jacket. Kenapa aku beli life jacket? Sebab dekat private island macam tu, tak ada ya. Minta maaf cakap, memang tak ada apa orang panggil, sesiapa yang pantau korang mandi ke, apa korang buat, memang diorang takkan ambil tahu. Jadi kalau lemas ke, na'udzubillah min zalik lah kan. Kalau lemas ke, apa-apa yang terjadi yang tak diingini berlaku, so susah. Jadi kalau korang beli life jacket untuk anak korang, so senang sikit lah. Bukan bermaksud aku tak ada orang yang nak sewakan life jacket dekat situ. Macam kalau korang stay dekat Bayu Lestari, agak sukar lah untuk korang pergi sewa life jacket kan. Macam kalau kat Oceania di Coconut tu memang adalah sebelah dia, tapi saiz dia tak bersesuaian dengan anak korang lah. Jadi aku lebih recommend pada korang untuk korang beli. Macam aku beli ni dalam harga RM100 sahaja untuk satu lah. So memang mahal, tapi boleh guna lama lah kan. Bukannya nak guna 2-3 hari, boleh guna bertahun lah. So aku beli, recommend untuk korang bawa life jacket ataupun sekurang-kurangnya pelampung lah. Sebab macam aku cakap tadi, memang tak ada orang pantau langsung. Kalau jadi apa-apa pada korang pun tak ada orang tahu sangat pun. Jadi agak sukar lah. So make sure seronok-seronok juga, tapi beringat lah ya. Okay. So tips yang kelima, bawa goggle. Kenapa aku cakap bawa goggle? Sebab kalau pada anak-anak korang yang memang tak kisah kena air laut kan, memang okey lah kan. Tapi kalau korang ada anak yang memang kena mata pun pedih menangis kan, semua tu akan spoil korang punya time untuk korang rehat-rehat dekat sana lah. Jadi belilah goggle. Alah, beli kat DIY je, berapa ringgit je kan. Tak sampai RM5-6, RM10 pun ada ni kan. Dan juga lagi satu, beli swimming shoes. Swimming shoes ke? Aku tak tahulah, tapi yang selipar ataupun kasut yang sesuai untuk mandi dekat pantai itulah. Kenapa? Sebab banyak cengkerang, banyak batu karang. Jadi kalau korang terpijak, tak adalah sakit kan. Macam aku hari tu pun terkena batu karang sampai terkoyak jugalah kan, kaki aku tu kan. Jadi nak pastikan korang memang enjoy je kat pantai, tak risau apa, belilah swimming shoes. Aku rasa dalam RM70 ke, tak silap aku. RM60 pun dah dapat dah. Janganlah beli yang branded sangat. Alah, alang-alang yang boleh pakai lah kan. Dan tips yang terakhir untuk aku bagi pada korang ialah bawalah mosquito repellent ni. Nyamuk punya repellent ni ataupun insect punya repellent. Sebabnya nyamuk tak banyak sangat tau kat situ. So far aku pergi situ memang tak banyak lah. Tapi orang kata pijat laut aku pun tak tahulah. Tapi ada macam pijat-pijat tu kutu air aku pun tak tahulah. Tapi memang banyak kat situ. Ada nak dijadikan cerita, ada seorang Cina ni, seorang kawan aku lah, kenal kat situ lah kan. Kawan Cina ni, dia kan pakai seluar pendek kan. So balik memang bintat penuh satu badan ke tangan-tangan pun. Aku pun kena, anak-anak aku pun kena. Selepas macam 3-4 hari korang balik sini, memang akan tumbuh biji-biji dan air-air tu lah. Memang gatal gila lah. So make sure bawa lah repellent supaya korang tak adalah kena gatal-gatal. Sebab masa aku tengok member aku tu, kawan Cina aku tu, memang teruk gila lah. Badan dia penuh bintat-bintat macam orang kena demam campak kan. Tapi sebenarnya kena gigit dengan tu lah, kutu pasir ke kutu air pun aku tak tahulah benda tu lah. Tapi memang kecil-kecil tu, memang dia gigit dan gatal lah.
Itulah sahaja tips yang aku nak bagi pada korang kali ini. Dan lagi satu aku nak bagi tahu pada korang. Kalau korang banyak kawan-kawan dan member-member aku yang tanya kan, kat mana sebenarnya yang paling best stay lah. Untuk korang semua yang nak mandi pantai yang tak banyak batu karang, sebenarnya kat mana-mana pun, dekat Bayu Lestari pun okey, di Coconut, Asiania, Mirage pun semua okey je. Cuma kalau korang nak pantai yang panjang dan memang tak banyak batu karang, aku nak recommend mandi dekat di Coconut dengan Asiania tu lah, depan tu lah. Asiania janganlah sebab ada construction. So construction tu dibuat dekat jetty tu. Jadi jangan mandi dekat Asiania, depan Asiania. So korang mandi dekat depan di Coconut. Memang best lah kat situ, tak banyak batu karang. Air dia lebih tenang lah. Tapi kalau korang tanya aku, kalau korang jenis yang memang nak pergi tu, nak takat-takat gambar kan, nak feeling-feeling kan, nak masuk dalam Instagram, Facebook, korang stay dekat Bayu Lestari. Memang terbaik, memang cantik. Aku rasa sesiapa tengok gambar korang pun memang jealous lah, kan. So kalau korang nak stay dekat situ memang terbaik lah. Dan aku rasa Bayu Lestari tu lebih cantik sebab aku rasa bilik dia tu lebih baru dan dia lebih lapang. Banyak benda yang korang boleh buat dekat situ lah. Tapi kelemahan dia tak banyak facilities yang dekat-dekat lah. Maksudnya korang nak kayak ke apa ke, aku tak pastilah dekat situ ada sewa kayak ke tak kan. Tapi aku tak nampak pun lah. Tapi aku rasa ada lah kot. Memang ada, diorang provide. Cuma masa tu tak nampak lagi sebab tak ramai orang kan. Jadi itulah saja tips aku untuk kali ni. Pada korang yang nak pergi bercuti ke pulau-pulau mana-mana ke, pergilah sekarang sebelum bulan Oktober, hujung bulan Oktober. Lepas ni dah tak boleh pergi sebab monsun kan. Jadi make sure korang pergi pun beringat, hati-hati, seronok-seronok juga. Hati-hati, jangan sampai orang kata kita lupakan keselamatan. Make sure jaga diri. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.